Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pada sidang hadirin, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Sungguh pun dah pukul 10.20, masih sabar nak tunggulah. Terima kasih. Saya berasal daripada Selangor. Boleh dengar tak? Clear eh? Closer. Ceramah saya ni lain sikit lah. Saya nak bagi kelainan sikit. Sebab saya selalu berbangga dan ucapkan ribuan terima kasih. Yang pertama sebab dilahirkan di Malaysia. Yang satu. Yang kedua, sebagai kaum India saya pun terima kasih jugalah. Kaum Melayu tidak pernah pertikai hak orang lain. Yang itu kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, biar saya dah mulakan dengan istilah janji ditepati. Janji ditepati yang dilaungkan oleh Datuk Seri Najib ni bukan hayalan ataupun bukan cerita kartun. Ini pembangkang selalu perlu kata janji dicapati. Apa yang dia tahu janji dicapati ni? Sebenarnya janji ditepati ni yang sebenar-benarnya apa yang termaktub di Perlembagaan Negara sejak Hari Merdeka 31 hari bulan Ogos 1957, hak kaum lain tidak boleh dipertikai atau dipersoal. Itu janji ditepati yang pertama. Kalau UMNO resis, kalau Barisan Nasional zalim, mana mungkin kaum lain lebih kaya daripada Melayu? Betul? Kalau Barisan Nasional zalim, kalau UMNO resis, yang terkaya Melayu. Apa saya pula yang terkaya duk lain? 10 yang teratas bukan Melayu. Yang nombor 3 belai, nombor 4 belai ada seekor Melayu jadi kaya. DAP pertikai. Pernahkah Melayu pertikai hak kaum lain? Pernahkah pertikai hak kaum lain? Pernahkah Melayu pertikai kenapa Cina kaya? Pernahkah? Pernahkah? Itulah kelebihan orang-orang Melayu dan Bumi Putera. Itu yang saya tadi kata permulaan tadi. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebab dilahirkan di negara Malaysia yang berbilang kaum, yang cukup bertoleransi, yang tidak persoal dan pertikai hak kaum lain. Kalau Barisan Nasional zalim, kalau UMNO resis, mana mungkin kaum Cina dan kaum India boleh bina kuil dan sekolah Tamil dan Cina? Betul tak? Sokong? Jadi inilah kelebihan Barisan Nasional. Macam pembangkang selalu duk kata kita Barisan Nasional ni zalim, UMNO resis. Apa benda yang resis? DAP ni kata nak resis, nak selamatkan negara. Pernahkah dia galak Cina masuk tentera dan polis? Pernahkah? Apa dia punya patriotik ni? DAP ni memang jahanam ni. Dia ni dok kata nak selamatkan negara. Tak galak Cina masuk Cina polis dan tentera. Cintakan negara Malaysia. Perlembagaan tak tahu, negara aku tak tahu. 65% pengundi DAP ni AP. Betul tak? Siapa sokong angkat tangan? Sokong. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat Selangor, saya berasal daripada Selangor ni. Ini duk dekat Pakatan ni, dia selalu perli Barisan Nasional barangan naik. Betul tak? Barisan Nasional barangan naik. Cikgu, selain daripada barang-barang kawalan, 5 barang yang kerajaan kawal, yang tanam sayur di Cameron Highlands siapa? UMNO kah? Yang nyaga di Pasar Borong, UMNO kah? Dia import, dia tanam, dia edar, dia tentukan harga. Dia kata kerajaan zalim. Apa ni? Betul kata betul? Mana ada barangan nasional, barangan lain? Kalau di contohnya di Pulau Pinang, Kerajaan Pakatan Rakyat,
Kalau dia betul-betul prihatin. Saya ingat lagi 2008 janji DAP di Selangor, dia kata 95% penyaga kita kontrol. Semua penyaga-penyaga ni kita kontrol DAP. Kita akan pastikan kalau kita menang, boleh lihat perbezaan harga di antara Selangor dan wilayah persekutuan. Sampai hari ini habur pun tak. Ini Anwar Ibrahim pula dia kata besok kita menang, harga minyak turun. Harga minyak apa mau turun? Minyak urut kah? Betul tak tuan? Dia, itu yang saya kata, dia macam saya banyak isu. Ni si Rafizi ni tuan-tuan dan puan-puan, siang malam berkokok sampai dekat tol, bawa banner turun kereta, turun harga kereta. Saya nak cabar Rafizi datang Pulau Pinang, buatlah kempen turun harga rumah kalau berani. Sepak terajang daripada DAP. Betul tak? Berapa harga yang rumah yang termurah di Pulau Pinang? 400,000. Inikah kerajaan prihatin? Apakah agenda dia? Lala berkuasa dalam niaga, politik pun you nak berniaga juga. UMNO zalim, BN racist, bukit semua dia sapu, kubur semua dia punya. Kubur siapa yang kubur terbesar ni? Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Rakyat ni bagi saya katun. Kenapa kata katun? Bila Datuk Seri Najib lancarkan manifesto, oh ini manifesto kami ditiru secara bulat-bulat. Bulat-bulat kepala otak kau. Barisan Nasional dah wujud sejak 1957. PKR wujud bila? Adakah manifesto kita selama ini tiru Pakatan? Logik tak logik? Oh, kejap sikit-sikit dah tiru. Sikit-sikit dah tiru. Yang kita perintah negara sejak 1957 ikut siapa? Ikut Anwar kah? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Anwar ni udah kata kita nak selamatkan negara. Bayangkan kalau you nak selamatkan negara, seorang pemimpin yang terbaik akan bermula daripada rumah. Dekat rumah you kena jadi bapa yang terbaik, suami yang terbaik, sahabat yang terbaik, baru boleh jadi pemimpin yang terbaik. Ini Anwar Ibrahim, anak lelaki sendiri pun tak ngaku dia dah jadi bapa. Dia nak jadi pemimpin negara ke? Tak malu ke? Malu ke tak malu? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Di Selangor tuan-tuan dan puan-puan, contohnya di Selangor, Pakatan dia kata kita ni, I tak mau cakap Pakatan Rakyat lah, sebab Pakatan Rakyat ni rakyat semua selainnya. Bukan semua sokong dia pun, Pakatan Pembangkang lah elok. Jangan pakai Pakatan Rakyat. Jangan nodai, jangan dustai nama rakyat tu yang suci tu, jangan. Kalau dia kata Pakatan Rakyat, tampar sama dia. Aku rakyat, mana ada kau sokong kau? Betul tak? Haramkan dia suruh pakai. Jangan Pakatan Rakyat, jangan pakai Pakatan Pembangkang, sebab kerja dia bangkang aja. Mana ada sokong? Betul lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan sekadar ini saja. Yang Aido kata ni dekat Selangor ni, sungguh pun Pakatan ni, Menteri besar dia Bumi Putra. Yang berkuasa bukan Bumi Putra, si Gagap. Dia janji manifesto tak sama dengan janji. Habis kalau buat manifesto tak mampu ditunai, buat apa? Buat manifesto. Tuan-tuan dan puan-puan, minggu lepas saya ambil inisiatif sendiri. Saya print dekat 1 juta risalah yang tengah nak edarkan di semua parlimen ni. Penipuan-penipuan Pakatan Rakyat di Selangor. Dekat Penang saya tak tahu banyak sangat lah, tapi Pakatan ni secara amnya penipu. Buka mulut tipu.
Risalah yang saya cetak 1 juta risalah, saya duk edar kepada kaum-kaum India. Yang ni kaum-kaum India ni kalau tak cakap dia tak faham. Kena bagi bukti. Sampai pecah kuil masuk rumah dia, pecah kuil, loceng bunyi, macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sentuh isu kononnya kaum India ni dipinggiri, kaum India dizalimi, yang sering dia api-apikan kepada semua. Dia kata India segi ekonomi terpinggir, dizalimi. Di Selangor yang nyaga di Tengku Kelana, kawasan yang sibuk tu India. China ada Little China, India ada Little India. Di Pulau Pinang pun ada Little India nah. Little Melayu tak? Adakah Little Melayu? Adakah? Habis di sini siapa yang dizalimi? Siapa yang dipinggiri? Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, perpaduan Melayu cukup penting di sini. Kalau Melayu tak bersatu, negara ini tak akan aman. Apa yang kita bina selama ini akan musnah sekelip mata kalau Melayu berpecah. Percayalah. Kaum India cuma 7%. Yang sebelah non sana roket pula 13%. Dia cuma nak lihat kemusnahan Melayu. PAS ni pun bengong, pakai kopiah, cakap tak serupa betul. Betul. Kejap hudud, kejap kebajikan. PAS untuk semua, lori kebajikan dia India tak ada, Melayu ada, Cina ada. Macam mana dia mau selamatkan semua? PKR, kami berjuang untuk kaum India. Masa pelancaran manifesto PR atas pentas India tak ada, Cina dengan Melayu saja. Iya. DAP ni tuan-tuan dan puan-puan, sini ada banyak kaum wanita. Saya nak tanya satu soalan. Sekarang hamba berani ke pakai rantai emas? Berani ke? Sejak 2008. Ini kenyataan Ini kenyataan. Sejak 2008 hamba berani pakai rantai emas ke? Apa saya tak berani? Banyak penyamun. Salah siapa? Ada jawapan dia. Yang sebenarnya, kalau penjelaya ditangkap, peguam mana yang datang bela? Kalau penjelaya ditangkap, peguam mana yang datang bela? Kerja mereka bela penjelaya. Mona Fendi yang sembelih Melayu di Pahang tu pun Karpal yang bela. You nak harapkan dia bela Melayu ke? Kalau penjenayah masuk lokap, kena tangkap, kalau kena pukul, siapa datang buat demo? PKR. Penjenayah di Selangor kata, saya tak takut. Saya curi ke, saya rogol ke, saya buat apa pun, aku ada peguam DAP untuk bela saya. Kalau polis pukul saya, PKR ready untuk buat demo. Jenayah kurang ke naik? Habis macam mana you orang nak sokong pakatan ni? Sampaikanlah mesej ni. Janganlah hancurkan keamanan negara. Negara ni di antara yang terbaik di dunia. Sungguh pun saya ni India, tiap hari aku nyanyi lagu negaraku, tanah tumpah darahku. Saya tak kata tanah tumpah Indiaku. Saya pun terasa juga, tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Jadi Pakatan Rakyat ni katun secara retorik, katun. Dia tak mampu. Apa yang dia kata, dia janji, manifesto tak janji. You nak saman-saman lah, you ulang I saman lah. Kalau besok dia dah jadi kerajaan pusat, kalau dia tak laksanakan janji, you nak saman dia kah? You cuba soal dia, silap-silap dia buat undang-undang baru, you masuk IC. Saya ingat Datuk Seri Najib ni di antara Perdana Menteri yang cukup lembut, yang cukup baik, yang cukup bertoleransi. Macam saya kaum India ni, kalau kita tengok sumbangan dia untuk
Datuk Seri Najib dalam 4 tahun ni yang paling banyak dan yang paling terbaik dalam sejarah Kerajaan Barisan Nasional. Dalam 4 tahun ni dia berjaya melaksanakan apa yang belum dibuat oleh Perdana Menteri yang terdahulu. Datuk Seri Najib ni saya 2008, saya nak cakap betul-betul, saya secara ikhlas 2008 ni saya pun hati saya tergerak juga nak pergi pakatan sebab dia ni terlampau, harga minyak naik, saya pun terasa juga kan. Langkah pertama yang Pakatan Selangor bila menang dia, you tahu dia buat apa? Pakatan Selangor bila dia menang, dia janji dekat kaum India ni bulan dan bintang. Bulan dan bintang. Langkah pertama dia kata, dia buat, dia suruh tutup lampu Dewa Muruga dekat Batu Cave yang tinggi itu. Dia kata sakit mata. Kerajaan prihatin, Pakatan Rakyat lah pun sakit mata. Mana boleh? Ini keadilan ni yang macam Surendran duk kata 300,000 India dizalimi tak dapat IC. Mana ada? Saya kaum India, saya dapat IC. Macam mana? Sebabnya kahwin sah, dokumen lengkap, semua lengkap baru kita boleh bagi IC. Kalau tak ada dokumen lengkap, macam mana kita nak bagi warga negara? Gila kan? Sampai sekarang tak ada wujud 300,000. Haba pun tak ada. Minggu lepas saya pergi Bagan Serai, aku tanya, mana 300,000? Awak diam. Dia marah saya balik. Dia yang kata 300,000 tak ada IC. Barisan Nasional zalim. You tunjuklah bukti dulu baru kita boleh bagi IC. Dokumen perkahwinan baka dengan tanpa apa yang campur-campur, mana kita boleh bagi IC? Boleh tak? Kalau kita nak bagi IC pun kena ada dokumen lah, tempat lahir dekat mana, doktor mana, bidan mana, bersalin dekat mana. Kerajaan Barisan Nasional tak zalim. Mana zalim? Kalau kita cek dekat Jabatan Pendaftaran Negara, yang nak mohon IC cuma 10,000. Yang telah diluluskan 8,270 telah pun diluluskan. Yang belum diluluskan adalah sikit masalah teknikal sebab kelahiran klinik, doktor yang keluarkan surat kelahiran tu tidak boleh disahkan. Itu aja, 8,000 lebih tak dapat. Jadi mananya Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional ni zalim? Tak zalim. Takkan zalim. Tuan-tuan dan perempuan, siapa tahu erti satu Malaysia ni? Datuk Seri Najib secara peribadi diberitahu dekat saya rahsia satu Malaysia ni. Betul? Satu Malaysia ni tersirat di sebalik doa kita, di sebalik 10 jari. Percaya tak? Siapa percaya? Siapa tahu makna satu Malaysia ni? Saya pun terkejut juga bila Datuk Seri Najib kata, dia tunjuk tangan macam ni. Dia kata kita datang ke dunia ni, tugas pertama kita di dunia ni, jadilah satu anak yang terbaik. Kalau kita jadi anak yang terbaik, ibu bapa takkan nangis, ibu bapa takkan sedih. Tiada tangisan di mata ibu bapa anda. Kamu tak akan lihat ibu bapa kamu di rumah anak-anak, rumah orang-orang tua. Itu tugas pertama kita di dunia ini. Tugas kedua, jadilah kawan yang terbaik. Apa salahnya bila kita keluar, kita senyum, kita salam tanpa mengikut bangsa, agama, kaum. Jadilah kawan yang terbaik. Tak kira siapalah you. Kalau kita kawan berbaik, ada musuh ke? Bergaduh ke kita? Tak ada. Yang ini kedua. Tengok betul. Kedua. Ketiga dia kata, jadilah suami isteri yang terbaik. Kalau jadi satu suami isteri yang terbaik, dalam Islam 4 lah, India 1 je. Kalau jadi suami isteri yang terbaik, cerai tak akan berlaku. Betul tak? Sokong? Itu yang ketiga. Yang keempat, jadilah ibu bapa yang terbaik. Kalau kita jadi ibu bapa yang terbaik, tiada tangisan di anak-anak kita. Kita akan pastikan pelajaran dia, kita akan pastikan kesihatan dia, kita akan pastikan
segala yang terbaik untuk dia. Yang itu keempat. Yang kelima, jadilah contoh yang terbaik di dunia ini. Macam kata bila orang tengok, oh anak dia yang terbaik, oh kawan dia terbaik. Kalau saya nak suami, saya kena ada suami macam ni. Kalau ada bapa, saya nak bapa macam ni. Inilah 5 jari di sebalik rahsia satu Malaysia. Apa Datuk Seri kata? Jadilah satu rakyat Malaysia, anak yang terbaik, satu kawan yang terbaik, satu suami isteri yang terbaik, satu ibu bapa yang terbaik. Jadilah satu contoh pemimpin yang terbaik. Ini 5 jari dia. Yang 5 jari ini dia kata, janganlah kamu bangga dengan kamu apa yang kamu ada. Jangan pandang hina dengan orang yang tak ada. Kalau boleh, doakan. Kalau tak boleh juga, yang pertama kalau boleh, beri wang. Kalau tak boleh, nasihatkan dia. Kalau tak boleh juga, doakan untuk dia. Inilah satu Malaysia di sebalik 10 jari ini. Kalau kita semua warga negara Malaysia akur dan faham dengan tanggungjawab kita di rumah, Datuk Seri Najib kata, saya sebagai ketua negara akan laksanakan kerja saya di peringkat kerajaan. Kamu laksanakan kerja anda di rumah. Tak ada masalah, tak ada permusuhan. Sokong. Betul tak? Jadi saya yakin kali ini calon-calon yang dipilih di PRU 13 ni bukan sekadar calon bukan calon bodeh ke apa ke, tak. Saya pasti, saya yakin calon yang dipilih oleh Datuk Seri Najib untuk bertanding ini mampu menjadi seorang anak yang terbaik kepada warga emas di kawasan, kawan yang terbaik di kawasan. Bapa mungkin kalau dia calon dia wanita, kalau dia calon ni wanita ke lelaki, dia mampu jadi seorang bapa ataupun ibu yang bertanggungjawab kepada anak-anak yatim sekitar. Dia mampu menjadi satu contoh pemimpin, contoh di kawasan yang terbaik. Saya yakin kali ini PRU 13 calon-calon yang dipertengahkan oleh Datuk Seri Najib ni mampu menjadi suara yang terbaik untuk rakyat. Jadi kerja kita, saya seru, marilah kita bersama-sama menyokong. Bukan menyokong saja, pastikan kawan-kawan kita sebarkan apa yang saya beritahu ni tentang penipuan pakatan ni semua. Saya yakin calon yang dipilih oleh Datuk Seri Najib akan menjadi dan mampu melaksanakan tanggungjawab yang diberi. Saya yakin, cukup yakin, sebab Datuk Seri Najib sering kata yang 10 jari ni, saya rasa semua calon yang dipilih ni akan mengikut, menghayati 10 jari ni di sebalik dia, di dalam dia. Saya yakin kemenangan di kawasan ini adalah boleh. Satu. Sekian, terima kasih.